Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam bahagian yang kedua, part 2, transaction management under concurrency control. Okay, continue with the slides number 10. Right, so previously we've done transaction number slide number 9, transaction log. Okay, meaning that the history. And today for this session part 2, continue with the concurrency control. Alright, so okay, let's start. Alright, so for the concurrency control, it means the coordination of the simultaneous transaction execution in the multi-user database system. Alright, so in this case, right, transactions, alright, the keyword for the transaction is concurrency. For this chapter, concurrency means the transactions runs simultaneously. Maksud dia serentak, right? Maksud dia serentak. Okay, so transaction sekarang ni that kita ada dalam multi user database system, so meaning that there's a lot of user, right, in our database. For example, in our case in UiTM, so we have many campuses, cawangan, right, and there's a lot of users, the multi users, either the student or also a lecturer or admin. Okay, so the objective for the concurrency control is to ensure serializability of transaction in the multi-user environment. Serializability, like I mentioned earlier, in previous chapter. Okay, if let's say you all still remember, this is what we call ACIDS, ACIDS. Okay, so S stand for serializability. Okay, so this is serializability. So meaning that, in other words, serializability means concurrency, and also to ensure that the transaction in the multi-user database runs smoothly. Okay, so the next, the next slides. For transactions, alright, later in our next lessons, okay, I will explain to you. Okay, so number one, transactions. You need to understand the transaction definitions. Okay, I repeat again in this section. Okay, so we have transaction here. Alright. Okay, so transaction, the keyword for the transaction is concurrency, meaning that simultaneously ataupun serentak. So maksud dia transaction tersebut berlaku serentak. Okay, transaction based on definition, dia sama ada dua saja, sama ada committed, okay, dan juga aborted. Okay, maksud dia transaction ni apabila berlaku, committed ni maksud dia akan habis, dia akan finish, ataupun transaction tersebut akan aborted ataupun terganggu. Okay, so bila masa transaction terganggu, apabila berada di dalam concurrency control, right, bila berlaku serentak. Okay, so at the end of the day, kita akan tengok what's the problems, apa masalah dengan concurrency control ni. Okay, dekat sini, what is the problem with the concurrency control. Okay, so in this chapter, in this lesson, ada 3 concurrency control, 1, 2 and 3. Alright, so kita go back to the slides. Alright, okay, so problem is concurrency control. Number 1, right, is loss update. Okay, what is loss update? Occur in two concurrent transaction when same data element, right, same data element is updated, one of the update is lost. So meaning that ada 2 transaction yang berlaku serentak, number 1, number 2. Okay, so apabila berlaku satu-satu masalah, okay, salah satu daripada update ni akan mungkin pada masa-masa tertentu update ni akan hilang. Okay, okay, so update ni akan hilang. So apa berlaku dekat transaction ni, kepada concurrent transaction ni? Okay, so maksud dia adalah problem yang akan berlaku. So these problems we call it as a loss update. So maksud dia apabila telah berlaku transaction, kita tak sure, ada something wrong dekat kita punya transaction.
Okay, for example, okay, untuk tiga-tiga ni loss update, uncommitted and also inconsistent data ni, okay, you all cuba imagine macam ni. Pergi dekat ATM machine, right? Ataupun CDM, cash deposit machine. Apabila masa you all tengah transfer duit dan sebagainya, tiba-tiba blackout. Okay, tiba-tiba blackout. Alright. So soalan dia, apa berlaku dekat transaction tersebut? Apa berlaku dekat transaction tersebut apabila blackout? So maksud dia, adakah data, contohlah kita tengah masuk duit ni yang dekat CDM machine, dia tengah kira. Maksud dia, kalau dia tengah kira tu, transaction masih lagi tak complete. Tadi saya dah beritahu awal tadi, definisi dia transaction ada dua. Satu, sama ada dia committed, tamat, habis, ataupun yang kedua aborted. Okey. Kalau tamat, maksud dia ATM machine kita tadi, bila kita buat satu-satu transaksi, last kali kita akan dapat receipt. Maksud dia tamatlah kita punya transaksi. Okey. Dan apabila berlaku something wrong dekat kita punya transaction, for example, tiba-tiba blackout dekat the whole ATM machine ataupun the whole place for the ATM machine tu blackout. Satu tempat tu blackout dengan bank-bank sekali blackout. Okey. Dan duit kita tengah kira. What happened to the transaction? Alright. Adakah transaction kita tadi akan dikira? Ataupun adakah transaction kita tadi akan lost? Okay, so ini adalah isu-isu yang you all kena handle lah, ataupun any database kena handle. So kalau kata bank, mesti dia akan ada SOP dia sendiri. Dia akan ada standard operating procedure dia sendiri. Macam mana dia nak handle duit hilang dan sebagainya, transaksi yang hilang dan sebagainya. Okay, so maksud dia for the loss update ni, satu isu dia adalah dekat sini, same data element is updated, one of the update is lost. Ada dua berlaku, tapi salah satu ni hilang. Okay, so apa nak buat? Okay, so this is the problem. Ni problem dulu. Kita tak cerita pasal how to solve dulu. Okay, this is the problem. Okay, one of the update is lost. Okay, clear. Number two, uncommitted data occurs when two transactions are executed concurrently. Ada dua transaksi yang berlaku serentak. Okay, ada dua transaksi yang berlaku serentak. Contoh, okay, nanti saya bagi contoh. First transaction is rolled back after the second transaction has has already access uncommitted data. So apa berlaku dekat transaction ni sekiranya dia berlaku serentak? Okay, the first transaction is rolled back after the second transaction has already access uncommitted data. So maksud dia ada dua perkara yang berlaku serentak ni. Pun sama lah concurrent. Maksud dia bila kita sebut concurrent tadi, benda yang berlaku serentak. Okay, so apa berlaku dekat data ni? Kalau katakanlah tiba-tiba salah satu ni tadi ni uncommitted. Okay, so yang satu lagi ni akan roll back. Okay, tiga-tiga masalah ni mungkin lagi salah satu contoh yang saya boleh bagi. Katakanlah kita nak book tiket dekat tiket wayang lah contohnya. Tiket wayang. Okay, kita cuba bayangkan kita sekarang ni berada depan PC, depan handphone, kita nak book online. Pada masa yang sama, okay, ada juga orang yang sedang booking di kaunter. Okay, di kaunter. Alright, so soalan dia, siapa yang akan dapat dulu? Siapa yang akan commit dulu? Mungkin berlaku ni hampir-hampir serentak. Mungkin berlaku hampir-hampir serentak. So, siapa yang akan dapat dulu? Kalau katakanlah kita buat online, adakah online kita tu secure? Kalau kata dia dah kata kita already book. Tapi tiba-tiba kita tengok ada pula orang pergi booking melalui kaunter ataupun beli direct daripada kaunter. So, bila kita masuk wayang, tiba-tiba ada orang duduk tempat yang sama dengan kita. Okey, contoh dia wayang, tiket bas, kapal terbang dan sebagainya. So, perkara-perkara begini yang kalau boleh kita nak elakkan, ini adalah masalah. So that's why kalau kita tengok contoh, kalau katakanlah siapa yang pernah booking any transaction, online transaction for wayang contohnya, kebanyakan sistem ataupun apps, once kita buat selection untuk select any movie, dia akan bagi kita masa, contoh 10 minit, contoh 5 minit, contoh 15 minit untuk kita habiskan the duration tadi. Sebab apa? Bila kita once kita dah masuk, dia akan lock kita punya transaction. So orang yang dekat, katakanlah contoh ada orang lain yang nak booking online ataupun ada orang lain yang nak booking di kaunter, dia takkan dapat masuk lah at that time. Sebab dia nak mengelakkan masalah macam ni. Sebab kalau katakanlah salah seorang dapat, salah seorang lagi tak dapat, apa yang berlaku? So sebab apa nanti data tu akan roll back, dia akan patah balik. Sebab apa? Ada data yang mungkin tidak committed. Seorang dah dapat, dua tak dapat. Seorang lagi dapat, seorang lagi tak dapat. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah klik, macam contohnya dah pasti dah dapat,
Tetapi tiba-tiba dekat kaunter tu pun dia sedang klik juga. Bayangkan pada masanya mungkin hampir sama. Kalau pukul 10 seat, kita buat pukul 10, dekat sana pun buat pukul 10. Contoh. Okay, so sebab tadi kita dah tahu dah, di sini isu dia adalah concurrency, serentak. So akan jadi satu masalah. Okay, nama masalah ni dipanggil uncommitted. Maksud dia data tadi tak commit. Mana data tadi tidak selesai. Transaction tadi tidak berlaku sehingga data tersebut selesai. Sebab apa? Okay, saya ulang balik. Transaction maksud dia ada dua tadi. Dari segi dia punya definisi ada dua keyword dia. Satu committed, okay. Satu lagi aborted. Maksud dia satu tamat, satu lagi akan ada problem abort. Maksud dia tidak tamat. Salah satu transaction tadi tidak tamat. Okay. So yang ini akan menyebabkan masalah. Okay. Yang seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, the third problem is inconsistent retrieval occurs when two transactions access data before and after one or more other transaction finish working with such data. Okay, so inconsistent retrieval maksud dia data yang diterima oleh database tadi tidak konsisten. Okay, transaction access data before and after one or more other transaction finish working with such data. So benda-benda macam ni kita nak elakkan. Tak konsisten maksud dia kita tak tahu siapa yang dapat ni. Kalau kata tiket wayang tadi, kalau dia tak betul-betul control benda ni, dia tak akan tahu siapa yang akan dapat the transaction. Okay, so nanti kita akan tengoklah the next chapter how to solve this problem ni. Macam mana cara kita nak atasi masalah ni. So kalau kita tengok sistem-sistem dekat luar ni pun sekarang ni yang real life punya sistem pun kebanyakannya dia dah buat benda yang sama. Sebab kita tahu ada 3 problem ni apabila berlaku concurrency control. Okay, so move to the next one. Okay, so nanti kita ulang balik lah loss update, uncommitted and juga inconsistent. Okay, so that's why dia akan wujudkan satu what we call as a scheduler. Okay, establish the order when which the operations are executed within concurrent situation transaction. Interleave the execution of database operation to ensure serializability and isolations of transaction. Okay, macam saya mention tadi, kalau siapa yang boleh imagine isolation ataupun serializability. So bayangkan tadi kalau kata siapa yang pernah booking tiket ataupun kapal terbang ataupun sekarang ni bas pun boleh, kan, apabila kita dalam proses nak booking saja, kita tekan saja booking, kita nak cari seat, kita nak bayar, kita nak apa, biasanya dia akan peruntukkan satu masa. Okay, contoh 10 minit. Kenapa? Sebab yang satu, sebab ini adalah kita punya jadual kita ni. Ini masa untuk kita tamatkan proses tersebut dalam masa 10 minit. Okay, kita nak cari tiket, kita nak cari nombor seat, kita nak buat bayaran, kita nak buat payment dalam masa 10 minit ni. Dan yang kedua adalah isolation. Isolate ni maksud dia hanya kita sahaja yang sedang melaksanakan transaction tersebut. Macam kalau ingat lagi tadi, still benda yang sama, a seat. Ini adalah isolation. Isolation maksud dia apabila satu-satu transaction berlaku, kita tekan saja transaction tersebut, biasanya kita akan dapat buatlah transaction tersebut. Tak kisahlah dia bagi 10 minit ke 15 minit ke 5 minit ke, so terpulang. That's why kalau kata siapa yang dah biasa dengan transaction online dan sebagainya, mungkin dia boleh nampak this kind of things yang mungkin berlaku. Okay, now the next one. Based on concurrent control algorithm to determine the appropriate order. Okay, so of course bila ada scheduler ni, dia ada jadual dia, akan ada algorithm lah yang akan tentukan siapa tekan dulu, dia akan dapatlah 10 minit pertama tu. Tapi kalau kata dalam masa 10 minit ni dia tak boleh tamatkan transaction. Okey, apa berlaku? Contoh dia tengah cari seat lah, dia tengah pilih-pilih, dia pilih seat macam ni. Tapi dalam masa 10 minit dia tak sempat nak bayar. Okey, tak sempat nak bayar. So apa berlaku? Seat ni akan cancel. Maksud dia transaction ni akan aborted. Transaction ni akan terganggu, akan terbatal, aborted. So seat ni dia tak akan dapat lah. Contohnya. Sebab dia tak sempat nak bayar dalam masa 10 minit ni. Dia tak sempat nak bayar. Jadi apa berlaku? Mungkin orang dekat kaunter tu nanti dia boleh tengok balik seat ni. Dekat yang tengah nak beli tiket dekat kaunter, dia akan nampak, ada seat available sebenarnya. Lepas dia tengok-tengok tu ada seat available. Sebab apa? Kita tak sempat nak buat apa-apa dalam masa 10 minit ni. Okay. So of course kena ada satu algorithm lah. Maksud dia dalam komputer mesti akan, dalam sistem mesti ada algorithm. Maksud dia kena ada flow dia tu. Dia kena ada step by step cerita dia ni. Okay, step 1, step 2, step 3, step 4 apa nak buat. Sampai finish. Ataupun kat sini dalam ni dia panggil commit. COMMIT, commit.
Okay, the next one. Kalau kita tengok dekat sini, create serializability schedules. Okay, serializable schedule interleave execution of transaction yield the same result as the serial execution of the transaction. Okay, bila kita wujudkan schedule ni, macam tadi kalau bayangkan kita beli tiket dan sebagainya, once kita dapat completekan dalam masa 10 minit ni tadi ni, maksud dia result kita ni mestilah samalah. Mesti tepat. Macam tadi kita dah tahu dah, tajuk yang sebelum ni pun kita tahu salah satu faktor dia bila berlaku serializability ataupun berlaku transaction, data tersebut mestilah tepat. Sebab apa? Ulang sekali lagi, ACID ni. Okay, data mestilah durables, data mestilah isolation, data mestilah salah satu dia punya item kat sini ni adalah tepat. Data kita mestilah tepat. So kita nak dapatkan maklumat yang sama walaupun berlaku banyak transaction serentak. Okay, so agak-agak boleh bayang setakat ni. This is what we call access scheduler. Okay, the next one. Next. Okay. Concurrency control with the locking method. Okay, kalau kita tengok dekat sini, tadi saya dah sebut tadi, kalau kita ulang balik dekat sini. Okay, kita ulang balik dekat sini. Okay, kita ada transaction. Okay, ada dua. Commit, okay, dan juga aborted, committed ataupun aborted, maksud dia tamat ataupun terganggu. Dan biasanya dekat sini dia akan dalam concurrency, okay, dan concurrency ni biasanya ada ada 3 tadi, lost update, uncommitted dan sebagainya. Dan sekarang ni how to solve this problem ni. Okay, macam mana kita nak solvekan problem ni? Okay, salah satu cara kita gunakan locking ataupun locking mechanism. Okay, kita akan tengok after this apa dia locking mechanism ni. Alright. Okay, so locking mechanism, kalau kita tengok kat sini, concurrency control with locking method. Locking method maksudnya facilitates isolation of data items used in concurrently execution transaction. Okay, so benda yang sama yang saya akan ulang juga nampaknya kat sini. Facilitated isolation. Isolation maksud dia pengasingan. Maksud dia kalau kita dah start buat satu-satu transaction tadi, kita akan dapat buat sehingga habis. Maksud dia akan asingkan kita punya transaction tadi. Okay, contoh yang macam saya sebut tadi. Once kita dah dapat, kita nak select payment, nak pilih movie ke, tiket bus ke, tiket terbang ke, dia akan bagi kita 10 minit. Contoh je. Maybe 10, maybe 15, maybe 20. So maksud dia ini isolation tadi ni. Maksud dia kita berada dalam satu tempoh masa tertentu yang di-isolatekan kita. Maksud dia yang diasingkan kita. Orang lain tak boleh kacau dah ni. Once kita dah dapat ni, orang tak boleh kacau. Sebab apa? Dia nak pastikan apabila berlaku serentak, dia tak nak berlaku serentak tadi. Problem tadi kan dia berlaku serentak tadi. Takut nanti kita dapat, orang lain pun dapat. That's why kalau macam dulu-dulu pernah berlaku, kita masuk je bus, tiba-tiba ada orang lain pun dah booking. Ada orang duduk tempat kita booking online, orang tu beli dekat office, contoh dekat counter, tiba-tiba bergaduh dalam bas, contoh. Okay, sebab tidak berlaku isolation. Okay, sekarang ni kebanyakannya sistem semua dah ada berlaku, semuanya dia akan buat isolation. Okay, isolation yang dipanggil sebagai locking, maksud dia lock kita selama 10 minit. Okay, dia lock transaction kita ni selama 10 minit. Kita buat dalam 10 minit. Kalau tak sempat habis, consider batal lah ni. Okay, sebab tu tadi sama ada dia commit ataupun dia aborted. Dalam 10 minit boleh settle. Kalau tak settle, dia abort. Transaction tersebut akan terbatal. Okay, so this is what we call as a lock ataupun guarantee exclusive use of data item to a current transaction. So tadi kita masuk je, kita akan dapat guarantee eksklusif ni. Kita seorang boleh buat, tapi dalam masa yang ditetapkan, contoh 10 minit. Okay, yang seterusnya dia panggil sini pessimistic locking. Use of locks based on the assumption that conflict between transaction is likely. Okay, likely ni maksud dia kadang-kadang ada sistem yang macam tak berapa nak heavy sangat penggunaan dia. Jadi dia tak adalah gunakan sangat locking ni. Tapi kalau macam tiket bus, wayang, biasa dia akan gunakan lock ni. Sebab dia nak bagi kita guarantees eksklusif, dapat je, maksud dia kita akan buat. Okay, tapi pessimistic ni dia kata apa? Assumption that conflict between transaction is likely. Likely ni macam mungkin biasa-biasa je. Transaction tu tidak berlaku serentak secara banyak, ataupun secara terlalu serentak, terlalu ramai orang yang buat serentak kat situ. Okay, this is what we call pessimistic, pessimistic locking. Okay, yang seterusnya, kalau kita tengok kat sini, dia akan ada, dipanggil lock manager, responsible for assigning and policing the lock used by the transaction. Okay, of course lah. Macam siapa yang nak bagi 10 minit tadi ni?
Siapa yang nak bagi 10 minit ni? So maksud dia, orang yang create apps tu ataupun orang yang buat sistem tu, dia mesti pastikan dia akan bagi ataupun dia akan assign polisi untuk lock use by the transaction. Ni contoh lah. Kalau kata macam you all nak try nanti, lepas ni habis ni, cuba buka mana-mana apps ke, TGV ke, cinema mana-mana, cuba booking. So dia akan bagi kita satu masa untuk kita habiskan transaction tersebut sampailah payment selesai. Tapi kalau sempat pilih seat, tiba-tiba payment tak dapat lah, tiba-tiba masa tu lah Maybank to you tak boleh buka dan sebagainya, tak sempat habis dalam masa 10 minit, maksudnya dia akan aborted. Okay. This is what we call locking. So that's why tadi, kalau kita tengok transaction, okay. Kita tengok sini transaction, okay. Committed, concurrency, problem, dan dia ada satu method kat sini dipanggil lock. Locking method. So macam locking method ni adalah cara macam dia nak solvekan problem ni. Okay. Alright, the next one. Okay, lock granularity. Ini kaedah-kaedah untuk dia nak lockkan database kita. Alright. So saya cerita satu je nanti, tapi yang lain tu semua macam sama je lah. Cuma level dia sahaja yang berbeza. Level dia sahaja yang berbeza. Okay, so maksud dia akan indicate the levels of lock use. So yang pertama, kalau kita tengok database, level, table, page, row, and also field. Okay, kita move to the next one. Okay, move to the next one. Okay, so number one, this is what we call database level locking sequence. Okay, database, maksud dia the whole database ni. Okay, ingat lagi tak? This is our database. Okay, dalam database kita ada apa? Ada table. Okay, so maksud dia untuk the first one ni, untuk level yang pertama ni, the lock, okay, dia lock the whole database ni. Okay, semua database ni dia lock. Okay, contoh, kita tengok kat sini contoh dia macam mana. Okay, andai kata berlaku dua transaction. Transaction 1, transaction 2. Okay, kat sini akan ada lock database request. Okay, bayangkan pada masa yang hampir sama, masa yang pertama. Contoh tadi macam pukul 10, kita tengah tengok dekat apps kita, nak booking tiket, ada orang dekat kaunter pada masa yang sama. Okey. Tapi dia akan tengok siapa yang dapat request dulu. Okey, dalam kes ni katakanlah ni kita ni, ini A ni kita ni B. Okey, ni kat kaunter. Okey, ni kaunter. So kita dekat sini, dekat apps tadi ni. Okey. Okey, kita dua-dua ni hampir masa yang hampir serentak ni untuk dia nak buat transaction ni. Okey. Tapi of course lah, mesti dia akan ada beza masa. Tu, at the end of the day, katakanlah kita yang dapat kat sini. Kita request, kita dapat. Okey, orang ni tak dapat. Pada masa yang sama ni, time one ni. Okey, kita dapat. So, apa akan berlaku? Once kita dapat sahaja, dia akan lock the transaction ni. Maksud dia akan lock the whole database ni. Untuk kita. So, maksud dia kalau katakanlah orang yang tengok dekat kaunter tu, dia takkan nampak dah tu. Seat tu sebut yang kita dah try pilih dan sebagainya tu. So maksud dia reservekan untuk kita. Sebab tadi dia panggil apa tadi ni? Isolation. Okey, dia panggil isolation. Alright. So apabila kita dah dapat, kita buatlah. Macam saya sebut tadi. Mungkin 10 minit, kita tak tahu, mungkin 5 minit. Okey. Kita selesaikanlah semua transaksi yang berlaku dekat sini ni. Okey. Table A, table B dan sebagainya, nak pilih tiket wayang ke, kat table B ni mungkin nama sini, nama apa tu, movie, sini mungkin seat, table ni. Apa yang akan berlaku dekat transaction 2 tadi ni? Dia kena tunggu. Okey, keyword dekat sini adalah wait. Keyword untuk locking ni adalah wait. Maksud dia apabila salah satu transaction dah dapat permission, sini dia akan isolate kan, isolation. Okey, yang satu lagi ni kena tunggu. Okey, maksud dia. Alright. So apabila tamat, okey, katakanlah pada masa 10 minit tadi dah tamat, kita punya transaction dah tamat, kita dah buat dekat apps tadi dah selesai, dia akan unlockkan transaction tadi tu. Okey. So dalam kes ni mungkin ada dua kondisi yang berlaku lah, condition yang berlaku. Yang pertama mungkin tamat, committed, yang kedua mungkin aborted, terpulang. Sebab tadi kita dah tahu dia punya definisi. Andai kata tamat, committed, okeylah fine. Kalau aborted pun fine juga, tapi maksud dia once kita dah tamat, katalah 10 minit tadi, dia akan unlock balik. So yang mana yang tunggu dekat situ tadi ni, dia akan dapat permission. So sekarang ni dia pula yang akan buat transaction tadi.
dan dia pula akan dapat isolation. Okey, maksud dia dekat sini, dia lockkan dia punya masa kat sini. Mungkin dekat sini 10 minit tadi, dia pula dapatlah 10 minit tu untuk dia cerita seat mana, nombor berapa, row berapa, dindong, 10 minit tu sekejap je. Dan proses tu akan berlaku kat sini sampailah habis. Okey, once dia habis, dia unlock. Okey, so bermaksud transaction tadi ni tidak akan diupdate secara serentak. Contohnya kalau kat sini dia dah dapat nombor 1, 2, 3 seat, maksud dia kat sini dah tak ada dah lah. Mungkin kat sini mungkin dapat 4, 5, 6 seat. So dia tidak akan berlaku masalah. Macam tadi, sini update, sana update, atas update, belakang update, bawah update. Okay, so this is what we call as a database level locking. Okay, so the rest tu semua cerita dia sama. Cuma dalam kes ni yang pertama database, yang kedua, okay, kalau kita tengok dekat sini table locking pula. Okay, alright. So macam tadi jugalah, kita ada database. Okay, DB. Okay, tadi dia hold database ni. So sekarang ni dia lock apa? Sekarang ni dia lock table pula. Itu je beza dia. So ni level dia lah. Satu tadi level database, kalau perlulah. Tapi kalau untuk yang tadi ni, kita ambil table saja. Tapi cerita dia masih lagi sama. Kalau kata table tadi, ada 2 transaction berlaku. Okay, dua-dua request. Siapa yang akan dapat dulu, terpulanglah. Mungkin A, mungkin B, mungkin 1, mungkin 2. Okay, andai katalah T1 ni dapat dulu, dia akan dapat permission. So dia akan lock. Okay, itu maksud dia. So bila dia lock, dia akan buat all this transaction. And let's say consider finish, dia akan unlock. Yang kat sini tadi ni, dia kena tunggulah. Selagi yang ini tak habis, dia kena tunggu. Okay, so once ini unlock, dia akan dapat permission. Bila dia dapat permission, terus dia lock table tu dan dia akan buat pula transaction tersebut. Okay, begitulah seterusnya. Okay, kalau ada transaction yang ketiga pun nanti, transaction yang ketiga tu kena tunggu. Sehinggalah 1 habis, 2 habis. Okay, so akhirnya kita dapatlah satu sistem yang mungkin dari segi transaction dia akan terjaminlah, terkawal. Sebab ada mekanisme yang dipanggil sebagai locking tadi ni. Kita panggil locking punya mekanisme ni. Okay, so itu antara dia punya cara lah, how to solve problem ni. Okay, ni table. Okay, kalau boleh bayang table. The next one, kita tengok. Okay, ni dah jadi sama lah ni. Tak perlu explain detail yang sangat lah. Okay, page pula. Dalam table, okay, dalam table kita ada page. Okay, dalam table kita ada page. Okay, so cerita dia sama juga macam tadi lah, makin lama makin kecil lah. Daripada database. Okay, table. Okay, dalam table ni pula ada page pula lagi. Contoh sini ada pula page kat sini. Okay, so dia lock pula page ni. Terpulang lah. Macam mana tadi kita ada lock manager tadi, macam mana dia nak handle locking ni. Okay, tapi cerita dia sama. Siapa request, siapa dapat, yang mana yang dapat dia buat dulu, yang tak dapat dia kena tunggu habis, dia akan lock, unlock. Pastikan dia mesti unlock. Kalau dia tak unlock, yang ini tak akan buat ni. Maksud dia akan tunggulah selama-lamanya. Sebab tu dia kena bagi masa yang sesuai. 5, 10 minit, 15 minit. Tak boleh lama-lama. Kalau tak nanti sampai ke sudah dia tunggu je. Okay? Bila masa pula yang transaction satu tadi ni nak release balik dia punya kunci ni. Dia punya lock tadi ni. Okay? So, benda yang sama berlaku. So, kat sini dia panggil page level. Okay, so tu pula ada beberapa tadi lah. Page, kemudian naik atas tadi table dan juga database. For the whole database. Okay, the next one. Kita tengok sini. Makin lama makin detail lah. Row pula. Dia lock row ni pula. Baris by baris. Okay, row by row ni. Ini kalau market transaction ni berlaku sekiranya database kita terlalu besar ni. Sampai kita boleh lock baris-baris ni. Sebab kita tak nak satu baris tu orang kacau. Nanti cerita dia sama. Sini update, sana update, sini update, sini update. Contoh lagi yang kalau siapa yang biasa guna Google Drive, okay, especially kalau kita allow dia sebagai editor dan kita buat kerja serentak. Okay, siapa yang akan dapat permission untuk lock dulu, ataupun siapa yang akan dapat permission untuk update dulu ataupun edit dulu apa-apa data yang ada dekat dalam kita punya Google Drive tu. Contoh kita punya Microsoft Word ke, Google Words ke, Google Docs ke dan sebagainya. Okay, kalau siapa pernah buat lah. Dan biasanya kalau future nanti banyak kerja akan berlaku macam ni. Semua orang main share-share je. Buat satu kerja letak dalam Google Drive. Dia akan set masa. Okay, kau buat pukul 10, aku buat pukul 10.30.
kau buat pukul 11, aku buat pukul 12 contohnya. So maksudnya kita gunakan masa kita untuk kita update. Dan habis masa kita 10:30 tadi, kita jangan kacau dah, kita save, orang lain pula akan buat kerja, dia akan update pula. Itu contoh. Tapi terpulanglah macam mana kita punya cara yang kita nak handle benda ni. Okay, so yang ini row tak ada isu sangat. Okay, next. Alright, dan yang paling, kalau kita tengok dekat sini tadi ni, so makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Daripada database, dia pergi kepada table, table pergi kepada page, dan akhirnya page pergi kepada row. Untuk setiap row, cerita sama. Cerita dia sama. Okay. Alright, so the next one. Okay, this is ada log types ni. Sama dia yang pertama, okay, log dia adalah binary, 1 dan 0. So, ini adalah dia punya pair lah ni. Kalau dah ada log, dia mesti ada unlock. Dia tak boleh lock saja. Dia tak boleh lock. Nanti tak ada orang nak buka, nanti susah juga. Dia once dia dah habis kerja dia kena unlock. Tu pair dia, 10, 10, 10 ni. Okay, so that's why dia kata if an object is locked by transaction, no other transaction can use that object. Faham macam tadi? So maksudnya kalau kita tengah buat satu-satu transaksi pilih tiket wayang, orang lain tak boleh pilih dah waktu yang sama, apa yang kita tengah buat tu. Okay? Dan kalau macam dulu dalam Google Drive pun, kalau kita tengah buat, kita dah lock, orang lain tak boleh kacau dah. Kita kena habiskan dulu. Okay. Then the next one, if an object is unlocked, any transaction can lock object for its use. Kalau kita dah habis kerja, kita unlock semula, dan transaction tadi akan digunakan oleh orang yang lain pula. Okay, yang seterusnya, kita ada exclusive locks kat sini. Exists when access is reserved for the transaction that lock the object. Ni reserve. Macam kata tadi, kalau reserve ni ada contoh Google Drive yang saya cerita tadi tu lah. Pukul 10, 10.30 CA. 11, 11.30 B. Pukul 12, 12.30 C akan buat. Maksudnya dia akan dapat eksklusif. Itu contohlah. Dan ada macam-macam lagi keadaan yang kita boleh buat. Dan yang seterusnya kita panggil apa? Shared lock. Exists when concurrent transaction are granted read access to basis of a common lock. Ni kalau shared ni biasanya bahaya sikit lah. Kan? Siapa-siapa tengah update kan, tiba-tiba orang lain pun buat juga. Takut nanti data dia redundant. Sebab tu, isu yang seterusnya kita akan tengok tadi, transaction, concurrency dan redundancy. Dalam database biasanya dia akan ada redundancy. Okay. So, move to the next one. Okay. Problem using lock ni tadi. Okay. Apa masalahnya untuk gunakan lock tadi ni? Alright. So, kita sekarang ni berada pada slide yang number 20. Alright. So, untuk apa tu? This session ni saya kena tamatkan dekat sini. Saya tak nak file yang terlalu besar-besar ataupun terlalu lama. Alright. So, kita akan sambung dalam part 3 nanti. Part 3 mungkin ringkas sikit lah. So dalam cerita transaction ni dia ada part 3, part 4, part 5 nanti. Ada banyak part sebenarnya. Transaction ni dia ada panjang sikit cerita dia. Okay. So saya akan stop dekat sini for part 2, transaction management. And kita sambung dalam part 3, problem in using log, slide number 20. Alright. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam part 3.